Okey. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Okay, pagi Sabtu yang tenang ini kat tempat you all macam mana? Hujan ke? Okay, kat sini di Kolej Matrikulasi Pahang, Madam duduk kat quarters ni. Okay, panas hari ni, ceria pagi ni. So kita harap kita akan dapat selesaikan penandaan post lab untuk eksperimen 2. Okay, ini merupakan lab report kedua yang you tanda. Okay, yang pertama in terms of cara hantar. Okay, selepas you siap tanda ya, Madam highlight, tanda dulu. Dan masa tanda, tulis markah dan tulis markah kat cover. Okay, so cover tu kalau tak boleh print, you boleh edit di phone you. Okay, edit secara PDF. Okay, kalau tak boleh juga, make sure you tulis lah. Okay, make sure you tulis dekat bahagian atas ni ke kalau lah tak ada sangat cover pun. Yang penting 4 result tu yang membawa kepada 30 markah mesti ada. Okay, terima kasih kepada penyumbang lab report hari ni untuk kita sama-sama tanda. Dia tak nak kita mention nama dia. Okay, terima kasih. So biasa saya akan minta volunteer lah. Yang lepas dari kelas 3, kali ni dari kelas 13. So kelas 1 standby untuk next lab report. Okay, adalah beberapa perkara yang Madam akan emphasize, okay, in terms of drawing masa Madam masukkan markah. Bila Madam semak satu-satu masa Madam masukkan markah. Okay, berkenaan dengan cara buat drawing. Okay, so kalau kita tengok, ini adalah kita punya lab report dari rakan you. Okay, kita refer dulu lab manual dia. Experimentary animal tissue. Tengok ni apa? Sekejap ya. Okay, ni hari tu yang Madam bagi guide dekat you all. Okay, in which dalam lab report kita, okay, dia perlulah ada, yang utamanya adalah dia punya tajuk, lari pula. Okay, tajuknya adalah eksperimen 2, animal tissue dan learning outcome-nya ada 2. Okay, walaupun tak ada markah part ini, tapi pastikan jangan tiba-tiba learning outcome ada 2, you tulis 1 saja. Identify animal tissue under light compound microscope dan identify structure. Okay, structure ni dalam gambar you kita akan tengok pada label. Okay, animal tissue ni ada 4 jenis lah, yang you all ada 6 drawings. Okay, so kita tengok rakan you all punya. So betul, dia tulis dekat sini. Okay, animal tissues. Oh, besarnya. Set. Okay, animal tissue tandakan. Identify animal tissue under light compound microscope. Identify the structure of epithelial tissue, muscle tissue and connective tissue. Okay, betul. Okay. Dan ini part discussion, kita tengok sekejap lagi. Kita tengok pula pada part dia punya observation. So dalam part observation, kalau kita tengok kat sini ada berapa gambar you kena lukis, you akan kena lukis 6 gambar. Dan gambarnya itu Madam betulkan, first squamous, cuboidal, columnar, blood, smooth muscle and motor neuron. Okay, actually Madam bagi ni supaya senang kita nak masa bincang tu ikut track. Okay, kalaulah you tak buat ikut turutan, dia tak ada masalah. Tapi akan jadi masalah, okay, kita tengok apa yang penting sewaktu gambar rajah. Nampak tak kawan you buat? Kotak dia ni, okay, cukup besar untuk letak 2. Nampak tak pada sekeping A4, cantik kemas dibuat. Ini yang Madam nak. Bukan kotaknya kecil je kat tengah, tepi ni banyak kosong. Okay, nampak tak? Dia garis betul-betul. Separuh dari pembaris you all tu, tengah-tengah ni 1. Okay. Dan
Okay, bila kita nak menanda gambar ni, so part ni berapa markah? Tak ingat. 12 markah. So setiap gambar 2 markah. Kali ni markah dia adalah kepada dia punya title. Okay, untuk magnification ni kita tak bagi markah. Tapi tak tulis kita tolak markah. Okay, sebab sepatutnya you akan buat under 10 ataupun 40. So dia jadi 100x ataupun 40x. Okay, so untuk gambar yang pertama, titlenya kat sini, figure 2.1. Siapa yang tak tulis, ini yang biasa yang lepas madam tolak markah. Kesian ada yang 6 tu, 6 kena tolak markah. Padahal dia tak tulis tajuk je, gambar dia semua betul. So jangan, title dengan actual magnification ni wajib ada. Okay, so figure 2.1 simple squamous epithelial, dia tengok under 10 kali jadi 100x. Okay, ini yang madam nak tegur. Madam tahu you all tengok benda ni berdasarkan gambar dekat lab manual. Okay, supposedly setiap sel yang kita lukis ni mesti complete sel. Tak boleh macam ni kan? Sel ni macam mana? Sel ni bocor ke? So sepatutnya lengkapkan. Setiap sel ni jangan ada yang macam terputus-putus macam ni. Dan setiap sel mestilah ada nukleus tau. Tak nak macam ni. Kalaulah kata tengah buat ni ada pensel tak kat sebelah, terus lengkapkan. Lepas tu tulis nota. Penat you lukis, takkanlah dia nak potong markah kan? Lengkapkan, tak nak sel tu terputus macam ni. Dan setiap sel mesti ada nukleus. Okay, nukleus untuk squamous adalah flatten, mesti lengkap macam ni. Okay, ataupun kalau ada yang lukis daripada sisi tepi, dia mesti lukis, minta maaf ya, madam lukis juga tau dekat yang kawan you punya ni. Okay, dia mesti lepeh-lepeh macam ni. Okay, kalau yang lukis dari sisi macam ni, dia mesti nampak macam ni. Okay, nukleus dia pun lepeh. Okay, apa dua label yang kita boleh bagi gambar? So kalau macam ni bolehlah madam bagi diagram satu. Syaratnya mesti lengkapkan So siapa nak dapat satu markah, kalau dia lukis macam rakan you ni tadi, ambil pensel lengkapkan. Tak nak sel tu macam tadi, tiba-tiba dia ada terbuka-terbuka, terkeluarlah dia punya nukleus, terkeluarlah fluid of the cell je. Tak nak macam tu. Okay. So dari segi labeling, okay, kawan you labelkan nukleus, dia labelkan cell border. So markah kali ni adalah pada label. Title ni kalau tak ada kita tolak. Walaupun dah tak ada markah kita tolak juga. Okay. Tapi markah adalah pada diagram dan label. Okay, cell border ni, okay, next time madam tak naklah bagi markah cell border ni. Okay, cell border sepatutnya tak boleh tulis cell border. Kena tulis apa? Ke dalam manual you tulis cell border? Mana you dapat word cell? Okay, so tak boleh penalty lah cell border ni dalam manual. Okay, sepatutnya apa? Tak boleh penalty. Sepatutnya apa? Membrane cell. Basement membrane. Yes, cell membrane. Okay, kalau keliling sel, ini adalah cell membrane atau plasma membrane. Basement membrane kalau you lukis daripada sisi yang macam ni. Okay, boleh juga layer yang paling bawah ini tempat epithelial ni attach. Kalau ni tak nampak lah sebab dia bawah dia. Okay, kita boleh label sebagai basement membrane. Okay, ini antara yang boleh kita label. Nukleus, cell membrane, ada satu lagi. Apa lagi yang kita boleh label? Okay, bahagian dalam ni you boleh label sebagai cytoplasm. Madam bagi dua, tapi sebenarnya ini antara yang possible. Setiap sel dia akan ada cytoplasm, ada nukleus, ada cell membrane. So after this, avoid untuk letak cell border cell border ni walaupun dalam tu dia bagi contoh kan, kita nanti akan belajar tapi madam tak boleh salahkan sekarang sebab you all tak belajar lagi bab ni. Okay, kita tulis cell membrane ataupun plasma membrane. Okay, tak tepat cell border tu. Macam border apa pula? Okay, so dapatlah dua markah untuk kawan-kawan ni, kawan you ni. Okay, so mesti ada yang ni lah supaya nanti hujung diagram ni baru you totalkan per 12 tu. Okay, gambar yang kedua adalah simple cuboidal. So gambar ni dalam notanya macam ni. Okay, alright. So actually sebenarnya gambar ni tak berapa tepat tau. Okay,
gambar yang dia nak tunjukkan ni, you all tahu tak apa yang sepatutnya? Okay, sepatutnya dia tak nampak macam dia ada cell wall macam ni. Ini nampak macam cuboidal ni ada cell wall macam plant pula. Okay, plant animal cell dia tak ada dua lapis macam ni. Salah dari segi diagram ni. Okay, madam kena bagi tahu salah walaupun gambar tu tunjuk macam tu sebab dalam ujian amali nanti dia akan minta you lukis. Dia akan bagi gambar dia bagi dalam ujian amali gambar yang under mikroskop macam ni. Dia tak ada bagi gambar ni dah. Okay, so sebab tu madam kena betulkan. So cara lukis dia yang sebenar, ingat sifat epithelium dia kena attach pada basement membrane. Okay, so dari basement membrane ini barulah ada setiap sel tu. Bentukkan. Sekejap, besar sangat. Lepas tu penat nak lukis. Sekejap. Okay, so tengah-tengah ni betul lah. Dari segi labeling, kawan you ni betul. Dia dapat lumen. Oh, sorry. Okay, lumen betul, nukleus betul. Basement membrane ni luar kan? Ya ke basement membrane kat luar? Tengok sikit. Okay, betul. Alright, so cara lukis dia, basement membrane ni yang ikat cuboidal ni, yang luar ni kita label sebagai basement membrane. Okay, so dalam ni dia macam ni je. Dia tak ada dua lapis. Nukleus dia bulat. Faham tak apa maksud tak ada dua lapis yang madam cakap? You boleh betulkan gambar ataupun you tulis nota kalau you nak kira diri you salah. Okay, maksud madam, apa beza gambar rakan you dengan gambar yang madam baru lukis? Nampak ni, yang double cell ni yang salah. Okay, sebab animal cell tak ada cell wall. Bila you lukis dua lapis macam ni, dia seolah-olah animal cell tu ada cell wall. So, itu yang salah. Dan basement membrane dia yang luar ni lah untuk cuboidal. Okay, so kalau macam ni, okay, madam bagi diagram tu kosong tapi untuk label 1. Okay, kenapa dia dapat kosong? Okay, sebab okay, no double line. In drawing, nota untuk you. Animal tissue. Okay, dan kalau boleh janganlah lukis satu. Kalau dalam gambar yang you nampak ni, you nampak ada 2 ke 3, tak perlu lukis semua. Tapi janganlah lukis satu. Lukislah beberapa, 2 ke 3. Tapi sama juga syarat dia, jangan lukis yang separuh macam ni. Tiba-tiba yang separuh macam ni. Tak boleh. Okay, jangan lukis yang terputus macam ni. Lengkapkan. Okay. Boleh tak? 2 yang pertama ni. Okay, yang ketiga. Ni contohnya lah yang madam kata madam tak nak ni, yang ni. Yang terlebih ni. Ni seolah-olah sel ni putus. Yang ni pun sama. Ni kalau boleh lengkapkan. So yang terputus ni, suka hati madam je Cantik lihat report kawan you. Okay, madam tolong badam. Tak, madam tahu you all di peringkat awal belajar. Okay, sama juga dekat yang atas ni, jangan nampak dia macam ada 2 lapisan. Okay, dia tak macam tu pun sebenarnya. Okay, di mana sebenarnya dia adalah, mana hitam saya, dia hilang. Okay, di mana bawah ni, ini yang kita label sebagai basement membrane dia. Okay, so nucleus, mucus, kalau nak label mucus dalam ni you kena buat titik-titik-titik. Okay, better you label sel ni. Sel yang bentuk ni kita boleh label dia sebagai, apa nama sel ni? Goblet cell. Okay,
Free surface Okay, free surface. Okay, maknanya dia nak tunjuk sebab kolumna ni dia boleh jadi atas ni ada microvilli atau cilia. So yang ni yang kosong lah. Sebab tu nama dia simple kolumna sahaja. Okay, so mucus ni boleh. Okay, free surface ni saya tak suggest lah. Label yang lagi tepat, okay, adalah untuk structure ini adalah goblet cell dan bahagian bawah ni kita boleh label sebagai basement membrane. Dan bentuk dia mesti selnya tinggi, okay, dan bentuk nukleus dia oval. Kalau tadi bentuk nukleus kita bulat bulat, sphere. Kalau yang ni bentuknya lepe-lepe, kena boleh bezakan. Okay, so diagram dapat satu, label pun dapat satu. Okay, ingat jangan lukis sel yang terputus. Okay, so simple columnar title betul. Okay, ni pun 10 betul. Okay, so biasanya untuk darah, untuk smooth muscle ni 10 tak apa, untuk this one, ini pun Madam tak bagi tahu. Sepatutnya untuk neuron kena 40. Tapi saya tak potong markah lah sebab you tulis. Okay, so kita tengok gambar yang ketiga. Okay, blood cell. Okay, kalau orang tu tulis blood cell, dia mesti lukis ada red blood cell dan ada white blood cell. Nampak tak? Betul kawan you lukis, ada beza antara white blood cell dengan red blood cell. Okay, red blood cell bentuk bulat, lepas tu dalam tu dia ada buat satu garisan yang menunjukkan bentuk dia adalah biconcave, dui cekung. Okay, manakala kalau white blood cell dia ada nukleus kat tengah ni. So one more label you boleh buat kalau white blood cell ni you boleh label, oh ada, kawan you dah buat dah. Okay, satu lagi ni kita boleh buat nukleus. Okay, tapi yang nukleus ini adalah white blood cell. Red blood cell dia tak ada nukleus sebab dia nak maksimiskan kawasan untuk dia bawa oksigen. Okay, walaupun dia living cell tapi dia tak ada nukleus. Itu nanti kita akan belajar. So betul, dapat lagi 2 markah. Title 2.4 blood cell, magnification 400. Okay, 4 atau 10 acceptable lah. Okay, this one adalah smooth muscle. Smooth muscle cell in cross section. Okay, okay. Tak nak ni. Nucleus. Okay, so dekat muscle ni apa lagi kita boleh label? Selain you, memang nama dia kat sini dah muscle cell. Instead of tulis muscle cell, you masih lagi boleh tulis, okay, membrane dia ni adalah plasma membrane. Dan juga bahagian tengah dia ni nukleus. Sebab masa ujian amali nanti, ini antara option yang you nak kena buat. Okay, actually yang ni tak lukis pun tak apa. Kita nak fokus pada bentuk smooth muscle. Okay, kalau you tak lukis macam ni, you just lukis macam bentuk air mata ni kan. Okay, dalam 5 sel ke yang attached with one another. Okay, nukleus dia lepe. Pun boleh. Okay, dalam 5 macam tu, tak perlu lukis yang kecil-kecil ni. Boleh juga. Okay, sebab itu adalah smooth muscle. So for this part pun, okay, kawan you dapat diagram, dapat 1, label dia. Sekejap, ni tengok. Tak boleh nak salahkan dia juga sebab mungkin dia tengok pada manual ni. Smooth muscle cell in cross section, nucleus muscle cell. Okay, so saya bolehlah bagi sebab dalam ni memang ada, so you tengok dalam manual. Cuma masa ujian amali nanti kan, dia tak bagi tahu gambar yang ada label. So apa label yang you boleh buat ni lah, plasma membrane, okay, nukleus, macam ni nukleus kawan you dah buat dah. Okay, ataupun satu lagi tadi Madam cakap apa? Cytoplasm. Okay, walaupun dia muscle, dia masih lagi sel, so dia ada cytoplasm. Okay, ini antara option lain lah. Okay. Dan untuk neuron, okay, tolong betulkanlah, sepatutnya dia adalah 400x lah. Okay, sebab neuron ni benda yang halus, Madam pun lupa nak ingatkan. Okay, 400. Okay, so macam ni lah rupa dia, betul lah ni. Okay, very good. Okay, diagram memang betul. Tapi labeling dia, nampak tak? Bahagian badan dia ni kita label sebagai cell body. Okay, axon ni sebenarnya, kalau you nak tahulah, dia panjang tu. Yang bahagian yang panjang lagi, barulah kita boleh label dia sebagai axon. Okay, dalam ni, nampak dari luar tau, attach pada cell body ni, barulah ada synaptic node.
Okay, bolehlah. Dan hujung-hujung yang terima impuls ni dendrite. Okay, cuma masa labeling dalam gambar rajah bio, okay, next time avoid untuk buat arrow untuk labeling macam ni. Okay, jangan buat arrow. Kita kalau boleh lagi fokus kepada satu garisan je. You pergi kat tempat tu garis dan labelkan. Tak perlu buat arrow ni. Tapi saya tak tolak markah lah. Saya bagi tahu teknik. Okay, tapi very kemas kawan you ni buat. Okay, so dia ada title. Okay, so untuk label dia pun dia dapat satu markah. Okay, so pada habis bahagian observation ni, totalkan berapa markah you supaya senang you nak tulis kat atas. Okay, so kawan you ni tadi dia hilang satu markah je yang madam tegur sebab dia lukis cuboidal ni macam plant cell sebab ada dua lapisan sebab dalam gambar tu nampak macam tu tak salah dia pun. Okay, tapi sama-sama betulkan sebab dalam ujian amali memang salah. Yang lepas kita buat memang kita bagi salah kalau pelajar lukis macam ni. Okay, ini yang sebetulnya. Alright, so 11/12 lah ya. Saya nak tunjuk. Saya lukis ni betul yang saya lukis lain sikit yang neuron tu. Macam mana awak nak tunjukkan madam? Jap. Ya, saya buka kamera boleh? Boleh. Ya. Macam ni. Oh, lukisnya ni. Okay. Awak boleh dapat markah label tapi awak tak boleh dapat markah diagram. Okay, kenapa? Nak tahu kenapa? Kenapa? Okay, kejap. Madam tunjuk. Okay, under microscope. Okay, madam tak share screen. Kejap, madam share screen semula. Okay, dah nampak skrin madam? Kalau under microscope, okay contohlah kenapa madam kali ni madam tak bagi ambil markah tau. Okay, kalau dia bagi gambar under microscope macam ni. Ni gambar yang madam bagi kan? Okay, gambar yang ambil lukis tu adalah gambar dalam nota kita tau. Yang nampak everything. Under microscope, kita tak nampak macam tu sebenarnya. Kalau you tengok gambar under microscope, ini sebenarnya apa yang you patut nampak under microscope. So dia tak sama dengan gambar rajah lengkap yang kita belajar detail proses tu. So that's why gambar dia kena lebih kurang dengan gambar yang dia bagi under microscope. So dalam keadaan you di rumah, memang ini antara cara yang kita ada. So kalau dia bagi gambar lebih kurang macam ni, you kena lukis gambar. So this part, kalau ikut kita tak nampak hujung-hujung dia tu, badan-badan dia yang lain tu. So kita nampak dekat bahagian sel body dia ni je. Okay, dan yang warna hitam ni adalah neuron-neuron lain yang attach pada dia. Boleh tak? Meh? Boleh. Okay, itu je. Label awak boleh dapat markah. Okay, so total kan untuk diagram, so macam kawan you ni dia dapat 11/12. Okay, next kita akan pergi kepada dia punya part discussion. Okay, discussion ni berapa markah hari tu? Okay, kalau tengok hari tu madam kata discussion 13 markah. So setiap satu part ini jenis tisu ni kan. Okay, madam senaraikan semua kan. Okay, ada 6 ni. Describe type, function and distribution. Distribution ini merujuk kepada lokasi. Dalam nota kita, kalau you tengok dia ada. Nampak tak? Distributionnya kat mana? Struktur, karakteristik dia kat mana? Fungsi dia apa? So setiap animal tissue ni, kalau dari segi tutorialnya, kita memang kena tahu ciri-ciri ini. So markah akan lebih sikit dekat kolumna lah. Kolumna akan extra satu markah untuk ciri sebab dia panjang sikit. Okay, so kita try tanda. Okay, so untuk type yang pertama, there are 3 type of epithelial tissue. So kita nak cari markah untuk simple squamous. Okay, ini pengenalan lah. Pengenalan tak adalah markah. Saya besarkan sikit. Okay, so simple squamous, simple cuboidal and simple columnar epithelial. Okay, baru dia cerita. Okay, first ni dia nak cerita pasal simple squamous have flat and thin cell. Betul. Ini adalah ciri P1 untuk tisu yang nombor 1. Okay. Ataupun kalau satu je pilih. Apa-apa ciri satu je. Ciri lainnya ni. A disc-shaped nucleus at the center. Boleh juga. Sebab dalam nota you, maknanya untuk squamous ni kalau you pilih poin pertama atau poin kedua, salah satu dah dapat satu markah.
Distribution pun tulis satu je, dapat 1 markah. Okay, function, tak, ni setengah. Distribution setengah, function setengah. Okay, ni 1 markah. Okay, 1 mark. 0.5, 0.5. Itu yang datang 2 untuk setiap tisu. Okay, kita tengok kawan ni buat. Okay, so madam tak kurung lah yang ni. Jawapannya betul. Function dia adalah to regulate the movement of substance. So you all boleh buka buku tutor you all. Tengok bahagian ni. Betul tak you all tanda untuk simple squamous? 1 ada point untuk karakteristik. Yang kedua, function dia adalah regulate movement of substance. Okay. Ataupun point kedua dia exchange material diffusion. Ini point kedua, point seterusnya. Okay, saya buat point 1 ni merujuk kepada tisu 1 nanti saya kira. Okay. Then the tissue can be found. The tissue can be found ni maknanya location lah, distribution. Okay, lining of alveoli of lung. Tapi kalau simple squamous tak ada perkataan lining ni salah. So untuk tisu yang pertama kawan you ni dapat, okay, salah ni 0.5, 0.5 dia dapat 2 markah. Okay, karakteristik 1 markah. Karakteristik 1 mark. Okay, location 0.5. Okay, function 0.5. Okay, so dapat 2. Next, tengok pula simple cuboidal. Okay, large spherical nucleus. Simple cuboidal, large spherical nucleus at the center. Ini point nombor 2 untuk karakteristik dia. The cell are cuboidal. Ini satu lagi point. Tapi Madam tak buat lah sebab Madam dah bagi dia markah kat sini. The function is for absorption and secretion. Function dia. This tissue can be found in lining of kidney tubule. Betul. So dia dapat lagi 2 markah. Kenapa bukan 3 markah? 1, setengah. Okay, nak rujuk kat mana? Rujuk dekat nota, tengok kat sini. Okay, cuboidal shape boleh dapat ataupun dice shape. Large spherical nucleus at the center. Ini karakteristik, distribution pilih salah satu, function dia kena tulis dua-dua. Nampak tak dia garis dengan perkataan and. So tak boleh pilih absorption saja atau secretion. Kena absorption and secretion. Kalau you salah, tulis jawapan yang betul. Okay, so untuk tiga-tiga ni dia ada. This one saya akan bagi 2 markah untuk structure sebab tak adalah dia banyak structure kan. Okay, so now kita tengok simple columnar. Okay, have the structure which cell are elongated. Okay, and they are round and oval nucleus. So ini point shape dia. Okay, point nombor 3 untuk structure. Okay, untuk structure. Okay, the tissue that have cilia on the surface are function to move substance. 2. Kat sini untuk structure kita bagi 2 sebab yang ini 3 markah. Hanya untuk kolumna 3 markah. Okay, this tissue can be found at the lining of uterus. Okay, kalau you cerita pasal cilia, yang ni kena hati-hati. Tengok, yang ada cilia, hanya ada cilia ni maknanya untuk digerakkan bahan. Okay, tujuan cilia yang muncul pada permukaan atas dia ni, kalau ada cilia, tujuan dia untuk gerakkan movement of substance. So kalau you pilih point ini, fungsi dia pun kena bagi yang ni lah, lining of uterus atau fallopian tube kalau female. Kat situ dia ada untuk gerakkan ovum tu kan. Ataupun dekat kita punya lining of bronchial atau respiratory tract, kita nak move kan mucus tu. Okay, berbeza dengan kalau you pilih fungsi dia ada microvilli. Fungsi dia you kena tulis absorption sebab permukaan dia macam ada majar itu dia berterusan dengan bentuk sel ni kan. Kalau macam ni nama dia microvilli. Tujuan dia absorption. Tapi kalau dia adalah jenis yang atas dia ni tak bersambung macam ni dengan sel, ini cilia. So kalau cilia tujuan dia movement of substance atau filter foreign particle. Ini banyak dekat respiratory tract atau tempat yang kena macam nak menyapu lah. Benda yang melibatkan pergerakan. Okay, so macam kawan you ni very good sebab dia bagi tahu cilia dan fungsi dia kata to move substance. Okay, relate lah. Okay, and this function to move substance ni silap.
function to move substance ini adalah function. Have cilia ini adalah dia punya structure. Structure 2, function 1, okay. Distribution can be found at lining of uterus and fallopian tube. Very good. So dia pilih this one. So this one 3 sebab structure dia 2, setengah-setengah. Okay, 3 markah. Okay, next adalah motoneuron. Okay, kat mana kita jumpa motoneuron? Tengok kat sini. Okay, untuk motoneuron. Inilah tadi yang Amin lukis tu. Ini adalah gambar aja yang kita kena belajar keseluruhan tau. Okay, tapi yang dalam gambar kita akan tengok apa yang under mikroskop. Okay, tapi dari segi structure, you boleh tulis je mana-mana structure. Okay, dan mana-mana function. Dan kat mana dia dijumpai kan dekat control center semua. So kita tengok, okay, rakan you tulis apa? They are nerve tissue which are motoneuron. Okay, the motoneuron have structure dendrite. Okay, you tulis macam ni je. Then ada dendrite, saya dah bagi dah. Ada cell body. Okay. So apa fungsi ni? Bukan fungsi dendrite tau. Apa fungsi nerve tissue? Pandai. This tissue function to receive impulse and transmit it, okay, to the cell body and conduct the impulse. Okay, maknanya kalau tak nak tulis ini dia punya P4 function. Okay, structure. Benda lain yang you boleh tulis untuk function of neuron adalah this one. Bawah ni. Tak ada. This one. Transmit impulse. Okay, ini kerja dia sebab yang kita lukis dalam gambar yang kita dapat ni kita memang kena lukis motoneuron ke? Motoneuron kan? Jadi fungsi dia dalam nota pun ambil lah yang motoneuron punya fungsi, jangan ambil yang 2 lagi ni. Okay, so yang kawan ni buat tu betul lah. Alright, dan location dia kat mana dia boleh dijumpai? Okay, can be found at motor cortex and the spinal cord. Betul? Menghubungkan. Ataupun kita boleh kata dekat effector pun betul. Okay, so betul. Ini adalah P4 distribution. So dapat 2 markah. Okay, last tu. The smooth muscle tissue is one of the muscle tissue. Smooth muscle tissue have spindle shape with tapering end. Ini dia punya P5 structure. Betul tak? Mari kita tengok. Kalau dekat nota kat mana nak tengok? Okay, ni shape dia. Spindle shape with tapering end ini boleh dikira sebagai dia punya structure. Ataupun you boleh tulis ni, lack of striation, maknanya dia tidak berjalur, pun structure. Has only one central nucleus per nucleus cell, ini pun structure. Unbranched structure, ini semua salah satu dikira markah structure. No intercalated, kalau no je tak dapat markah lah. Kalau you kata no intercalated disc juga structure. Location dia jumpa kat mana? Ini boleh kira 1, 2, 3. Okay, dia mesti dekat wall. Dia bukan lining dia yang bina. Di bawah lining ada wall of digestive tract. Okay, dan kerja dia adalah untuk involuntary action. Sampai sini pun dah cukup dah. Okay, ini contoh-contoh lah kerja yang dia buat. Okay, kalau you tengok kat sini, kawan ni kata function is for involuntary action. Very good, dia siap tulis untuk apa. Okay, so ini P5 function. This tissue can be found, mesti ada perkataan wall. Kalau epithelial tadi lining, ni kena ada wall of digestive tract. Dia bagi semua. Saya ambil salah satu je. Okay, distribution, so dia dapat 2. And lastly, blood is the type of connective tissue. Ini intro-intro ni tak dapat markah tau. Okay. Function dia adalah to transport carbon dioxide and oxygen. Siapa yang buat blood kan dia, kalau ini sebenarnya you merujuk, kejap. Tengok nota kita buat macam mana. Okay, blood yang kita cakap ni, blood apa? Sepatutnya lah rakan you ni dia kena spesifikkan bila dia nak cakap pasal transport carbon dioxide and oxygen, dia kena cakap ini merujuk kepada red blood cell. Sebab white blood cell function dia lain, dia kepada defense system. Kalau platelet untuk blood clotting. So sepatutnya
Kalau macam ni, better kena buat red blood cell. Sebab kita nak cakap fungsi ni. Oh tak. Pandai kawan you, betul-betul. Madam tak baca habis, sorry. Okay, dia bagi secara general. Sebab dia lukis dua-dua, dia kata blood is one type of connective tissue. Okay, yang pertama function to transport oxygen and carbon dioxide. Ini merujuk kepada red blood cell. Okay, and defend body against infection of disease. Tapi ini adalah markah P6 untuk function. Okay, important for blood clotting. Ini pun function. So for this part, kita tengok kawan you ada tulis lagi tak bawah ni. Okay, dia tak tulis apa. Dia missing point untuk distribution. Ya, distribution tak ada. Dan juga tak ada structure je ke? Structure. Structure tak ada kan? So sebenarnya untuk part ni you boleh pilih. Kalau lah contoh you nak cakap pasal red blood cell, so you cakap lah. Okay, the shape of red blood cell, tak kira sebenarnya you boleh cerita red blood cell sahaja atau white blood cell sahaja atau nak cerita semua. Kalau saya pilih salah satu lah yang kita kena belajar detail red blood cell. Contoh kita kata macam ni dah ada function red blood cell kan. Kita kata yang bentuk structure dia adalah biconcave shape. Okay, ataupun kalau you nak cerita pasal white blood cell, you nak bagi fungsi white blood cell, you kata dia adalah cell with nucleus ke? Kan ada kan? Dalam nota kita ni ada. Apa dia punya ciri, tak ada nukleus lah apa ataupun yang ni. Okay, barulah kita pilih this one. Okay, tapi kat mana dia orang dijumpai? Tak ada dalam nota kan? Tricky tak? Takkanlah korang tak tahu kat mana darah dijumpai? Distribution. Blood vessel. Pandai. Okay, so kawan you untuk part ni sebab function kan, dia akan dapat part ni 20.5 sebab missing this 2. Tapi dia tak bagus ke? Bagus. Tulisan cantik, kemas. So per 13, dia dapat berapa? 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11. 11.5. Sebab tu Madam suruh tulis. Barulah nanti you tulis kat cover. Ini Madam kena kira seorang-seorang. Bertuah punya anak Madam dalam 69 orang. Okay. Ada yang tulis, ada yang tak tulis tu Madam ingatkan. Okay, so untuk part discussion, dapat 11.5. Okay, last tu. Okay, last tu kita tengok bahagian question and answer ada 3 soalan. Okay, name the type of tissue that has goblet cell. Okay, ada tak pelajar yang jawab kolumna je? Kalau you jawab kolumna sahaja salah. Mesti nama geng epithelium ni dia mesti ada 3 patah. Kalau simple columnar epithelium atau you boleh tulis nama yang 4 patah. Simple columnar. Kalau epithelium ni maknanya 1 tau. Kalau you tulis epithelial. Allahu Akbar. Dia tak bagi kerjasama sebab itu bukan kawasan dia. Epithelial. Kalau telial, ujung dia kena ada tisu ataupun sel. Kalau epithelium tak apa. So dia jadi 4. Ni betul, ni pun betul. Okay, so goblet ini yang mana? Goblet ni kalau lukis, okay, basement membrane. Itulah kolumna sel yang tinggi macam ni, bentuk selnya oval. So let's say this one tiba-tiba dia ada macam ni. Okay. So ini goblet. Apa fungsi goblet cell? Dialah yang akan hasilkan mucus. Okay, dalam ni ada mucus. Nanti masa tutur saya tak adalah ajar ni detail-detail sangat. Kalau kelas Madam Sally, nanti Madam Sally mestilah ajar lagi kan. Saya nanti saya suruh buat quiz je ni. You all buat pop quiz. Saya dah ajar ni lah. So macam ni lah contoh kolumna, bawah ni basement membrane. Okay, goblet cell dalam ni ada mucus. Okay, contohnya dekat dalam hidung kita lah, yang lembab dalam hidung kita ni adalah mucus yang dirembeskan oleh goblet cell, kolumna yang ada lining dalam hidung kita. Sebab hidung kita ni geng-geng respiratory lah, respiratory tract. Okay.
Which tissue used to transmit impulse? Ini kata kuncinya. Transmit impulse from your brain to the heart. Okay. Brain to the heart. So betul. Nerve tissue. Okay, nerve tissue. You jawab nerve tissue. Okay, nerve tissue saya terima. Okay, tapi lagi tepat. Nak tahu tak apa beza dia? Alah, dah ajar terus. Okay, you tengok lokasi ni. Okay, tengok dari segi fungsi ni, nampak tak? Kita ada 3 jenis neuron tau. Yang kita belajar motor neuron. Okay, contohnya, let's say mana kata kat sini ada stimulus. Stimulus ni ikutlah cahaya ke bunyi ke kan? Cahaya, bunyi ataupun orang panggil nama you. So siapa yang akan detect kita punya stimulus, detect stimulus ni? Contoh ada orang panggil nama kita, Madam Kes. Okay, apa yang menyebabkan saya akan menoleh? Okay. Suara tadi adalah stimulus. So mestilah ada struktur yang akan tangkap stimulus tu. Okay, contohnya telinga saya. Okay. Tapi untuk saya toleh, adakah telinga yang menyebabkan saya menoleh? Tidak. Tak nerve dekat kawasan telinga saya ni akan hantar pergi dekat saya punya apa ni? Apa ni? Brain. Di mana dekat brain kita ni dia dikira sebagai CNS. Apa tu? Central Nervous System. Brain ataupun kita punya saraf tunjang. Spinal cord. Okay, so dari telinga saya nak pergi, nak hantar ni, okay, dia tak lalu salur darah ya anak-anak sebab dia nerve. Dia tak kacau salur darah. So dia menggunakan sensory neuron. Buruk kan cara sebutan. Punyalah tak nak you salah je. Sensory neuron ataupun saraf afferent. Di mana dia akan transmit impulse dari reseptor. So telinga saya tadi adalah reseptor yang detect stimulus. Hantar pergi ke organ kedua iaitu main kita punya central nervous system, otak atau spinal cord untuk fikir apa nak buat, nak pandang ke ataupun kalau tengah merajuk tak nak pandang, nak jalan terus ke depan. Yang nak menyebabkan berlakunya tindak balas. Apa yang nak menyebabkan berlaku tindak balas kan? Sama ada saya nak toleh ataupun saya nak biarkan je. So ini semua diproses kat otak. So macam mana tindak balas ni boleh berlaku? Mestilah yang melakukan tindak balas kita panggil dia sebagai effector. Effector kita apa? Mungkinlah tengkuk saya nak menoleh. Okay? Tapi macam mana effector nak dapat information ni? Siapa hantar? Inilah kerja motor neuron yang kita sebut ni. Motor neuron. Kalau you tengok kat sini, sensory neuron transmit impulse dari mana? Reseptor pergi ke central nervous system iaitu kita punya brain ataupun kita punya spinal cord. Saraf tunjang. Okay, dekat sini ada banyak interneuron dekat CNS ni. So apa kerja dia? Integrate impulse dari sensory untuk motor. Dia yang fikir apa nak kena buat. Dia yang hantar impulse tu. So dari brain nak pergi ke motor neuron. Motor neuron ni kerja dia apa? Dia ambil maklumat daripada brain, hantar pergi pusat tindak balas. Sebab tu transmit impulse from central nervous system to effector. Reseptor yang terima rangsangan, effector yang bertindak balas. Dia tak semestinya lain-lain. Kadang-kadang organ yang sama. Contoh tangan yang lilin Madam sebut hari tu kan. Okay, you dekatkan tangan you dengan lilin, adakah you akan terus membakar tangan you? Kadang-kadang kita akan tarik. Kalau kita normal kita tarik lah. So effector dengan reseptor kita sama. Kita rasa panas, kita tarik. Tapi untuk kita tarik tangan kita, otak kita dah proses. Dan melibatkan laluan ni lah. Sensory neuron dah hantar, fikir, hantar pula motor neuron. Okay, so dia lain-lain lah laluan dia. Itu information lah. Okay, so nerve tissue saya terima. Okay, motor neuron pun saya terima sebab yang ni dia cerita dari brain pergi ke heart. So brain ini adalah CNS, heart ini adalah effector. So yang tepatnya adalah motor neuron. Nerve tissue ni lebih general. Kalau dia kata daripada receptor to brain, so jawapan kat sini mesti sensory neuron. Okay, kalau integrate ataupun produce the response that and send to motor neuron, CNS. Okay, last one.
Which tissue that lining the esophagus and responsible for peristalsis? Proses peristalsis ni ialah bila you menelan makanan dekat esophagus tu dia kembang kuncup, contract dan relax untuk gerakkan makanan you. Dan tindakan ini bersifat involuntary. Okay, so yang boleh buat involuntary movement hanyalah smooth muscle cell. Okay, so betul. So bahagian question and answer kawan you dapat 3/3. Okay, last one adalah bahagian conclusion. So kita refer balik kita punya learning outcome. Okay, di mana learning outcome kita adalah identify animal tissue under light compound microscope. So ada berapa jenis tisu yang kita dapat identify? 6 lah sepatutnya kan? Okay. Alright, so apakah basic tissue? Kalau saya jadi you, saya akan lagi connective tissue boleh sebab ini merujuk kepada red blood cell jenis tisunya, epithelial tissue, muscle tissue, nervous tissue. Oh betul, boleh. Okay. So you boleh senaraikan ni atau lagi tepat kalau you senaraikan, dia tak boleh salah satu lah kalau ada 4 ini atau you senaraikan. Okay, squamous, cuboidal, columnar, motoneuron, smooth muscle dan blood cell pun boleh. Okay, mana-mana boleh satu markah. Dan dari segi structure, apa structure yang common kita labelkan dekat sini? Kalau epithelial have basement membrane. Okay, muscle dari segi structure kawan you kata dia spindle shape. Okay, ataupun you boleh kata basic structure you buat secara general je. Okay, most of the tissue ni akan ada nucleus, plasma membrane, akan ada cytoplasm. Okay, pun boleh. Ground and matrix. Ground and matrix ni sebenarnya apa? Ini matrix ni sebenarnya merujuk kepada cytoplasm. Okay, so you nak conclude setiap satu punya bentuk boleh atau nak buat secara general macam yang madam sebut tadi. Macam ni ni contoh. Okay, there are 5 animal tissue. Okay, simple squamous. Yang ni bukan 5, kalau kita 6 lah. Sebut satu-satu untuk conclusion yang pertama. Ataupun the basic structure of epithelium tissue motoneuron ni adalah, ni nampak, dia concludekan nucleus, cytoplasm atau cell membrane. Ini 3 structure. Tapi kalau untuk epithelium kita boleh tambah basement membrane. Itu yang utama lah. Yang kita boleh observe dekat animal tissue. Untuk next, kita akan belajar berkenaan dengan plant tissue pula. Okay, so ni nanti kena totalkan lah macam kawan you ni untuk part conclusion pun dia dapat 2 markah. So sebab dia tak nak saya reveal nama dia, so nanti baru saya akan, sekejap saya kena save. Kotak kan kena tanda semula. Okay, so stop sharing. Sekejap, saya nak stop recording.